Hari ini, di rumah ibu bapa Nga Koming, nota jangan cabar Islam ditabur di rumah ibu bapa Nga. Salinan nota bertulis tangan memberi amaran Menteri Perumahan jangan cabar Islam bertaburan di luar kepimpinan di kediaman ibu bapa Aiwetawar Perak. Ibunya membuat laporan polis. Menurut Sinchu Delhi yang berada di Hong Kong, atas utusan rasmi berkata dia akan menyerahkan perkara itu. Nga yang berada di Hong Kong dia akan serahkan kepada polis. Bagaimana menteri itu memberitahu di pihak di sebaliknya kerjaan itu supaya tidak menyusahkan keluarganya, terutama ibu bapanya yang sudah tua. Sebelum ini bom Molotov dilemparkan ke rumah sepupunya ahli parlimen beruas Ngeh Koham yang juga terletak di air tawar. Tuan-tuan, ini adalah perbuatan siapa, tuan? Perbuatan Khawarij. Orang Khawarij je yang buat macam ni. Khawarij ni siapa is? Khawarij ni adalah pelampau di dalam agama. Di dalam sejarah, puak Khawarij ni membunuh sahabat Rasulullah kerana perbezaan politik je. Dia berbeza politik tapi sampai sanggup menumpahkan darah. Bagi saya perkara ini tak boleh dipandang ringan. Perkara ini tak boleh dipandang ringan, tuan-tuan. Puak-puak Khawarij ni, dia orang ni akan satu hari nanti meledakkan pelampau-pelampau agama yang bakal jadi teroris. Saya tak nak sebut ada beberapa daripada Kelantan tu yang pernah menjadi teroris, menjadi buruan antarabangsa. Saya tak nak sebut nama je. Kan? Menjadi teroris kerana apa? Kerana cara fikir mereka tentang agama itu adalah cara fikir yang sangat salah. Dan saya bawakan tuan-tuan ni di Perlis. Cara fikir macam ni datang daripada siapa? Kan? Cara fikir sebegini sebenarnya datang daripada siapa? Menyesatkan, mengkafirkan orang yang berbeza pendapat dengan kita daripada apa orang kata, bila dia berbeza pendapat sahaja, oh dia kafir. Daripada segi politiknya berbeza pendapat, dia kafir. Daripada segi fik dia berbeza pendapat, dia kafir, dia sesat. Ini yang menjadi masalah kita ni, tuan-tuan. Kita bukan fikir tentang kemajuan, kita fikir macam mana nak sesatkan orang. Kita bukan berfikir tentang dakwah, kita fikir macam mana nak kafirkan orang. Kita bukan berfikir macam mana nak memasukkan orang dalam syurga, kita lebih fokus macam mana nak memasukkan orang dalam neraka. Ini Wahabi, sesat, Rora, Maza ikut pembunuh, Raja Perlis penyesat umat Islam. Raja Perlis bukan cucu Rasulullah, mana bukti? Raja Wahabi sesat. So Muhammad itu hari ini raja penjual ketam. Saya baca macam penjual ketum. Direman 3 hari didakwa hina Raja Perlis. Kau punya sembang, aku cabar Raja Perlis kepala Wahabi Malaysia lawan NAS dengan aku. Tu pun kalau beranilah. Baru kena tahan reman, tutup muka. Apa hal, bai? Kan? Baru tahan reman, tutup muka macam tu. Apa hal? Kan? Apa hal? Tak. Mana datang pelampau agama ni, tuan-tuan? Datangnya apabila mereka ini berfikir dalam kerangka yang sempit dan melihat bahawa inilah agama. Seolah-olah agama itu ada satu boundaries dan itu saja agama, inilah saja Islam. Keluasan pemikiran dan kefahaman mereka tentang fiqh itu sangat jauh. Kalau kita faham fiqh, tuan-tuan, fiqh, ilmu fiqh, kita akan faham betapa luasnya sebenarnya Islam ini dan betapa keluasan itu boleh menjadikan kita bangsa dan agama yang sangat maju. Malah surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Baca Iqra', baca. Allah suruh kita, Nabi Muhammad bagi tahu kepada umat dia, rajin-rajinlah membaca. Tuan-tuan, bila kali terakhir kita beli buku ni? Semalam saya beli. Kan? Economics 11 Economics, kemudian Taking Points. Ben Gleason dan juga David Gorel. Saya nak baca tentang economics. You see, why is this happening in this country? Dan kalau kita terus allow benda ini berlaku, tuan-tuan, kita sekarang ini akan memantul dan memandulkan pemikiran umat Islam kita. Kita akan jadi bangsa yang lemah, bangsa yang berbunuh sesama sendiri, bangsa yang berpecah belah. Tuan-tuan, bukan sedikit kita ada forum, buat live TikTok lah apa. Kenapa orang Melayu ni tidak bersatu? Oh, sebab kita berpecah dalam politik. Sebab kita berpecah dalam mazhab. Kita berpecah Wahabi, Salafi, Asy'ari. Bukan itu sebenarnya. Manusia ini akan sentiasa berbeza pendapat. Even nak sokong pasukan bola mana pun, kita akan berbeza pendapat.
Isunya adalah apabila manusia gagal memahami cara untuk berbeza pendapat. Yang itu, metodologi asas kepada agama adalah bagaimana kita manage, bagaimana kita mengurus perbezaan pendapat. Kalau kita faham mengurus perbezaan pendapat, kita sebenarnya tak berpecah pun. Kita akan faham semua di kalangan kita ni akan ada perbezaan pendapat. Dalam agama pun kita ada perbezaan pendapat kita. Tuan-tuan, nak makan kat mana pun tuan-tuan boleh berbeza pendapat. Tapi adakah nak makan kat mana tuan-tuan berbeza pendapat? Putus sahabat, bunuh kawan, kan? Pergi pulau kan dia, santau dia, ada ke? Kafe kan dia? Tak. Dan kalau kita faham fundamental, perbezaan politik tidak membawa kepada kekufuran dan kekafiran. Bid'ah paling besar adalah mengatakan kalau sekiranya buat politik ini, kalau ikut ini, maka itu membawa kepada neraka. Siapa engkau nak menerakakan orang? Engkau ada apa? MOU dengan apa orang kata penjaga pintu neraka? Neraka syurga engkau pun belum tentulah. Syurga engkau pun belum tentu, neraka engkau pun belum pasti. Dah nak menerakakan orang. Pemikiran apa sebegini? Kan? Pemikiran apa sebegini? Jangan cabar Islam. Islam apa yang tercabar? Yang tercabar PAS. Tak ada kena-mena dengan Islam pun. PAS tidak ada kena-mena dengan Islam, tuan-tuan. PAS bukan Islam. Islam bukan PAS. Faham yang itu dulu. Islam bukan PAS. PAS bukan Islam. Siapa yang kata PAS itu Islam, kena mengucap balik 2 kalimah syahadah, tuan-tuan. Islam adalah Islam. PAS adalah PAS. Tak ada kena-mengena. Islam adalah agama, PAS adalah parti. Kita boleh kata PAS cuba memperjuangkan Islam. Kita boleh kata, terpulanglah pendapat, saya tak setuju. Tapi itu pendapat anda, tak apalah. Tetapi nak mengatakan PAS itulah Islam. Tuan-tuan kena cek balik akidah tuan-tuan tu. Tak ada dalam syahadatain kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu ahmada join PAS. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada kita dalam syahadatain, dalam syahadah kita tu, salah satu syahadah kita adalah kena join parti PAS. Tak ada. Kalau ada, tolong tunjuk kat saya lah. Kod-kod saya tertinggal kan. Kod-kod saya tertinggal. Panjang cerita saya bebel bab ni. Sebab kita tak nak menghasilkan puak khawarij teroris yang akan merosakkan negara kita. Yang akan merosakkan negara kita. Datang daripada mana? Ini semua pandangan dan pegangan Syiah, tuan-tuan. Syiah ni, walaupun ada orang warning dengan saya, jangan sebut pasal Syiah sangat. Tak, saya sebut. Syiah ni lah yang akan merosakkan Ahli Sunnah wal Jemaah, dan Syiah di dalam PAS sekarang ini yang memecah belahkan kita. Percayalah. Kan, mereka sekarang ini dok menyucuk jarum untuk memastikan Ahli Sunnah wal Jemaah dok berpecah sama sendiri. Dari segi akidah, kafir mengkafir lah kita sama kita. Perbezaan pendapat tak ada masalah. Saya ambil contoh macam ni. Okay, habis kat situ. Now, itu juga membawa saya kepada cerita Goodyear, tuan-tuan. Cerita Goodyear. Alright. Hari ini, Goodyear telah keluar bocor satu memo mengatakan Goodyear tutup kilang daripada Shah Alam. Kilang Shah Alam mereka tutup. Okay, saya nak cerita tentang Goodyear ni. Dan kenapa mereka tutup kilang? Adakah mereka tutup kilang kerana kadar ekonomi Malaysia yang sekarang ini meleset menyebabkan Goodyear lari? Atau apa sebenarnya yang berlaku? Baik, kita lihat. Thank you Radin. Okay, thank you. RM15. Terus perjuangan. Okay. Rafizah terkejut memo bocor kilang Goodyear tutup. Bekas Menteri Rafizah Aziz terkejut dengan hantaran tular media sosial mengenai Goodyear Malaysia akan menutup kilangnya yang berusia 52 tahun di Shah Alam, Selangor, buka kuasa 30 Jun ini. Ia suatu kejutan yang tidak dijangka untuk membacanya di media mengenai entiti lama dalam sektor perindustrian. Goodyear telah memutuskan untuk menutup operasinya di Malaysia. Ia mesti membuatkan kita bermuhasabah untuk memahami sebabnya. Kerajaan mesti bersegera bertindak balas terhadap perkembangan sebegini. Walaupun menggembar-gemborkan berbilion pelaburan yang mungkin, jangkaan sedang diperkatakan dan dibincangkan adalah sangat penting agar entiti industri yang perniagaan sudah ada tidak menutup kedai dan pergi ke negara lain, katanya. Now, sebagaimana juga tempoh hari tentang Fahmi, saya rasa Rafidah pun mungkin tak well informed tentang apa sebenarnya yang berlaku kepada Goodyear. Kan, what really happened to Goodyear. Alright. So, kalau kita dengar penjelasan daripada MB Selangor, penjelasan oleh MB Selangor tentang apa yang sebenarnya berlaku Goodyear, dan kita lihat
di dalam apa orang kata komentar ini.